Hari ini, Tuhan membenarkan perayaan kudus pada hari kenaikan yang diberkati. Saya berharap bahawa melalui perayaan hari kenaikan hari ini, kita semua dapat memiliki iman bahawa kita juga akan berubah lalu naik ke kerajaan syurga yang abadi seperti Kristus. Mari kita mengambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khutbah yang bertajuk Hari Kenaikan dan mereka yang hidup akrab dengan Tuhan. Hari Kenaikan adalah perayaan untuk memperingati kemuliaan kenaikan Yesus Kristus pada 2000 tahun dahulu di Bukit Zaitun. Kristus memikul dosa manusia dengan menumpahkan darahnya dan dikorbankan di atas salib dan mati. Pada hari ketiga setelah kematiannya, dia telah bangkit seperti yang diramalkan. Yesus menyaksikan kepada banyak orang selama 40 hari bahawa dia telah bangkit. Selepas 40 hari ini, dia naik ke syurga di hadapan murid-muridnya. Murid-murid melihat kematian Yesus Kristus di atas salib, kemudian melihat kebangkitannya, dan bahkan menyaksikan kenaikannya. Murid-murid terpaksa percaya. Tuhan memberkati mereka agar memiliki iman yang teguh. Yesus Kristus secara peribadi menunjukkan semua ajaran ini dalam hidupnya di bumi, bahawa Injil ini akan tersebar di Samaria dan hingga ke hujung bumi. Itulah sebabnya orang kudus gereja awal berkata, Yesus ialah Tuhan yang benar, yang datang ke bumi ini, dan tiada seorang pun dapat diselamatkan tanpa mempercayai Yesus. Ahli-ahli gereja awam menyaksikan kebenaran Injil ini dengan berani sampai mati, sehingga gerakan pertaubatan dan keselamatan terjadi dalam skala yang besar, membimbing banyak orang untuk diselamatkan. Tuhan mengajari kita bahawa kita juga dapat berubah menjadi tubuh rohani, menerima kehidupan kekal, dan menikmati berkat supaya bersama Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi selama-lamanya. 사실이라는 이 사실을 깨닫게끔 해준 절기가 바로 이 성천일이라고 볼 수 있겠습니다. Oleh itu, apabila kita melihat orang yang mempunyai harapan untuk kemuliaan kenaikan, mereka memuliakan dan memberikan kegembiraan kepada Tuhan sementara hidup di bumi ini, serta bersama Tuhan, merenung setiap hari, sama ada mereka menjalani jalan iman yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini, melalui Alkitab, mari kita pastikan kita semua akan menjadi ahli-ahli keluarga Sion yang dapat menyertai kemuliaan kenaikan. Mari kita baca buku Lukas, bab 24 ayat 37. Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahawa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Murid-murid menyaksikan Yesus Kristus diseksa, menderita kesakitan yang luar biasa, tertikam pada sisinya, dan akhirnya mati. Melihat ini, mereka tidak mampu memahami Yesus Kristus benar-benar telah dibangkitkan dan masih hidup. Murid-murid takut apabila Yesus muncul di hadapan mereka selepas bangkit. Mereka menyangka bahawa dia ialah hantu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Jangan terkejut, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Sentuhlah aku dan lihatlah." Seperti ini, Yesus membiarkan mereka memastikan bahawa itu sebenarnya dia. Mari kita lihat ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. 내가 내 아버지의 Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 때까지 Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Murid-murid menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus dengan mata mereka sendiri. Sebenarnya, tidak ada keajaiban seperti ini di dunia. Ini sama sekali bukan fenomena yang dapat diciptakan manusia. 사람이 만들어낼 수 있는 현상은 결단코 아니었습니다. Menyaksikan ini, murid-murid diperkukuhkan dengan iman yang besar. 을 갖게 되었고 Mereka yakin bahawa Yesus ialah Tuhan yang benar yang telah datang ke bumi ini. Dialah Mesias yang benar, penyelamat dan Kristus. Lalu, mula untuk menyebarkan berita bahawa sesiapa yang mempercayai Yesus akan diampuni dosa dan pergi ke syurga. Cara murid-murid memberitakan Injil ini pada 2000 tahun dahulu menunjukkan apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana untuk memberitakan Injil pada zaman ini. 보여주는 이와 같은 광경이라고 볼 수 있겠습니다. Oleh itu, jangan menganggap hakikat kenaikan Kristus pada 2000 tahun dahulu sebagai sesuatu yang remeh tertulis di dalam buku. 이런이 생각하지 마시고 오늘 Bagaimana jika Kristus bangkit daripada kematian dan naik ke syurga di depan mata kita? 하늘로 올리우셨다. Dapatkah anda bayangkan itu? 면을 상상해 보시고 Adakah sesiapa yang dapat lakukan selain Tuhan? 수 있는 일입니까? Selepas menyaksikan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan ini, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain Tuhan, dengan iman yang besar, murid-murid memberitakan Injil ini tentang Yesus di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Jadi, di mana sahaja Injil diberitakan, orang mendengar berita tentang Kristus, dan bilangan orang yang percaya bertambah hari demi hari. 놀라운 그 역사가 성경 Kita dapat melihat pekerjaan yang menakjubkan ini di dalam buku Kisah Para Rasul. Mari kita pergi ke buku Kisah Para Rasul bab 1 dan melihat sekali lagi babak tentang kenaikan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya. 한 번 더 확인해 보도록 합시다. Sambung dengan ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, 하시니라. 이 말씀을 마치고 저희 보는 데서 올리워 가시니 올리워 가는 terangkat bermaksud naik ke syurga. 가시니 Betul, 것이죠. terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Selepas melihatnya, murid-murid terlalu gembira. Mereka berkumpul bersama di ruang atas bilik Markus dan berdoa bersungguh-sungguh selama 10 hari. Sebaik sahaja mereka menerima Roh Kudus awal musim, pintu-pintu Injil Tuhan terbuka luas sejak hari itu. 확실하게 이제 열리게 된 것이죠. Selepas menerima Roh Kudus awal musim, mereka bermula memberitakan kepada banyak orang secara semula jadi dengan keyakinan. 가야 되지 않게 Tidakkah anda berfikir anda juga harus percaya dan pergi ke syurga?
Itu bukannya mereka mencipta sesuatu rancangan atau sistem yang standar untuk penginjilan. Memandangkan mereka menyaksikan semua pekerjaan Kristus secara langsung, mereka mula memberitahu banyak orang bahawa sesiapa yang mempercayai Yesus Kristus akan berubah dan bangkit seperti Kristus dan pergi ke kerajaan syurga yang abadi. 갈 수 있다라는 이 사실을 많은 사람들에게 전파하기 시작했던 것입니다. Itulah sebabnya buku Kisah Para Rasul bab 2 tertulis bahawa setelah murid-murid menerima Roh Kudus awal musim pada hari Pentakosta, bilangan murid bertambah setiap hari. Memandangkan mereka menginjil dengan iman, 3,000 dan bahkan 5,000 buah Roh Kudus yang indah dilahirkan setiap hari. 예수를 믿기만 한다면 Ini menjadi peluang untuk memberitakan ajaran Kristus sepenuhnya. Sesiapa yang mempercayai Kristus dapat pergi ke kerajaan syurga yang abadi. 그렇다면 Kalau begitu, ada sesuatu yang kita semua perlu fikirkan melalui kandungan kenaikan ini. 예수님 외에 Selain Yesus, ada juga orang yang naik ke syurga. Mereka ialah Henok dan Elia. 엘리야가 있습니다. Mari kita buka buku Ibrani bab 11 어떻게 untuk melihat bagaimana Henok dapat naik ke syurga. 우리 히브리서 11장을 한번 열어보도록 합시다. Bab 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Apakah yang dilakukannya sehingga ia dapat naik ke syurga? Tertulis, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Tidakkah kita dapat melihat bahawa dia sentiasa berkenan kepada Tuhan dan memuliakannya sepanjang hayatnya? Perkara yang penting bukan hanya mengetahui bahawa kita dapat naik, tetapi dapat menjadi sama seperti mereka dan mengambil bahagian dalam kemuliaan kenaikan. Bagaimanakah dapat berkenan kepada Tuhan? Kita mesti menjalani jalan iman yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita terlalu singkat. Walaupun Tuhan memberi kita hanya masa yang singkat di bumi, Dia ingin kita menjadi anak-anak syurgawi yang memberikan banyak kegembiraan dan kemuliaan kepadanya sepanjang hayat kita yang terhad. Salah seorang ialah Nuh. Mari kita lihat firman di dalam buku Kejadian bab 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu, apakah yang dia lakukan? Hidup akrab dengan Tuhan. Itu bermaksud dia melakukan apa yang Tuhan lakukan, bukan? Dia melakukan segalanya bersama Tuhan. Pada masa Nuh, disebabkan bumi dipenuhi keganasan, kejahatan yang melampau, dan perzinaan orang, Tuhan memusnahkan dunia dengan air bah. Namun, bagaimana dengan Nuh? Dia selalu hidup akrab dengan Tuhan dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata tentang Nuh, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dia berkenan kepada Tuhan dengan selalu bersikap soleh di mata Tuhan. Dia selalu hidup akrab dengan Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dia hidup akrab dengan Tuhan tanpa meninggalkannya. Hasilnya, dia dan seisi keluarganya diselamatkan daripada penghakiman dengan air bah, bukan? Mari kita juga belajar tentang pekerjaan Elia di dalam buku 2 Raja-Raja, bab 2. Bab 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke syurga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Mari kita sambung dengan ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata,
tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu apa yang berlaku? Naiklah Elia ke syurga dalam angin badai. Bab ini ialah peristiwa Elia naik ke syurga dalam angin badai. Tuhan sentiasa bersama Elia sepanjang hayatnya. Tidakkah Elia berhadapan dengan 850 nabi palsu? Tertulis di dalam Alkitab, bagaimana dia mengalahkan semua nabi palsu dan memusnahkan mereka. Dia menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pada masa itu, Raja Ahab dan Izabel menyembah Baal dan juga pelbagai berhala yang lain. Elia selalu mendeda dan berhadapan dengan mereka tentang salah laku mereka. Berseru, "Apa yang kamu lakukan adalah salah. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk." Elia mendesak Raja Ahab dan Izabel, yang merupakan ratu, untuk mengubah jalan mereka dengan mendedakan semua kesalahan mereka. Bahkan pada zaman ini, Alkitab mengajar kita bahawa apabila kita hidup akrab dengan Tuhan, berkenan kepadanya, kita dapat naik ke syurga seperti Elia dan menyertai kemuliaan mereka yang terangkat seperti Henok. Walaupun pada zaman ini, kita mesti sentiasa melayani Tuhan dan hidup akrab dengannya sambil berkenan kepadanya sepanjang hayat kita. Alkitab mengajar kita bahawa Elia sentiasa hidup akrab dengan Tuhan. Henok juga sentiasa menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka buku Maliaki bab 3. Di sini, kita dapat lihat babak Tuhan mengajar kita rahsia bagaimana kita dapat hidup akrab dengannya pada zaman ini. Bab 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Di dalam buku Daniel bab 9, perbuatan berpaling daripada ketetapan Tuhan dan tidak mematuhi perintahnya dipanggil pemberontakan. Dari sudut pandangan rohani, perbuatan tidak mematuhi ketetapan Tuhan ialah pemberontakan. Dalam erti kata lain, itu sama seperti orang yang menolak dan enggan mematuhi perintah diraja. Akibatnya, sesiapa yang melakukan perkara seperti ini akan didakwa sebagai pemberontak. Hal ini digambarkan dengan cara yang sama di dalam buku Daniel. Kami telah memberontak, kami telah menyimpang dari undang-undang, perintah dan peraturan Tuhan. Ini tertulis dengan jelas di dalam Alkitab, juga tertulis di dalam buku Maliaki bab 3. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku, dan apa yang tidak dilakukan, mereka tidak memeliharanya. Tuhan tidak berkenan dengan mereka, dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Tidakkah firman kembalilah kepadaku bermaksud mereka mesti mematuhi perintah, undang-undang, dan hukum Tuhan? Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Apakah yang perlu kita lakukan untuk berkenan kepada Tuhan dan hidup akrab dengannya? Beritahu kami bagaimana untuk hidup akrab dengan Tuhan. Beritahu kami cara untuk berkenan kepada Tuhan dan bagaimana dapat membawa kemuliaan kepadanya. Hal ini disebut di dalam Alkitab, di dalam buku Maliaki bab 3, ayat 8. Bolehkah manusia menipu Tuhan, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena apa? Kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Kalian semua, seperti yang dinyatakan, sama ada hari Sabat, atau Paskah atau perayaan Tuhan, berpaling daripada ketetapan Tuhan, ialah suatu perbuatan yang memberontak terhadap Tuhan secara rohani. Inilah ajaran yang mesti kita ukir dalam hati senantiasa. Tuhan ialah Raja di atas segala raja. Patutkah kita mempertimbangkan kedudukan Tuhan menurut sistem dunia ini? Menolak perintah Raja ialah suatu perbuatan pemberontakan. Hari kenaikan, yaitu perayaan yang kita sambut hari ini, hanyalah hari biasa bagi penduduk dunia. Bagaimana pula bagi umat syurga?
Itu perayaan Tuhan yang sangat penting, bukan? Tuhan membezakan dan memisahkan antara anak-anak Tuhan dengan orang yang bukan melalui perayaan Tuhan. Sama seperti Henok naik, Elia naik, dan Yesus Kristus naik ke surga. Apakah yang telah Tuhan beritahu anak-anak surgawi untuk menyambut, agar mereka juga dapat menyertai kemuliaan kenaikan? Tuhan berkata, "Patuhi perintahku, kembalilah kepadaku. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Tetapi mulai sekarang, kamu mesti mematuhi ketetapanku, mengikuti undang-undangku, dan mentaati hukumku." Tuhan juga berkata, "Kamu telah menyimpang daripadaku dan tersesat jauh daripadaku." Namun banyak orang bertanya, "Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Kami telah memberontak terhadapmu. Apa yang perlu kami lakukan untuk berpaling daripada semua dosa kami dan kembali kepada Tuhan? Bagaimana kami dapat kembali ke kedudukan sebelumnya? Kamu mesti mematuhi undang-undangku, ketetapanku, dan hukumku. Itu belum terlambat. Inilah kehendak Tuhan." Pada zaman akhir ini, mereka yang kembali kepada Tuhan dengan mematuhi undang-undangnya, mengikuti ketetapannya, dan mentaati hukumnya, ialah orang yang dapat naik ke syurga. Mereka ialah orang yang berkenan kepada Tuhan dan dianggap sebagai orang yang hidup akrab dengan Tuhan. Ada banyak orang di seluruh dunia yang mendakwa mereka mempercayai Tuhan. Namun, gereja manakah yang mencapai semua ini? Gereja Tuhan, satu-satunya gereja yang memenuhi semua ini. Oleh sebab kita mematuhi undang-undang, ketetapan dan hukum Tuhan, kita bertemu dengan Ibu Syurgawi, yaitu realiti perjanjian baru, dan kita juga mengenal Bapa Syurgawi. Menyambut hari Sabat atau Paskah bukan satu-satunya ketetapan. Kembali kepada roh dan pengantin perempuan, juga ketetapan terakhir yang diberikan Tuhan kepada manusia. Mari kita buka buku Wahyu bab 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Siapakah yang menyaksikan firman ini? Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Siapakah berfirman, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan siapakah berfirman, "Jangan tambah atau kurang apa-apa daripada firman ini, patuhi firman nubuat ini"? Siapakah yang berfirman di sini? Dikatakan, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Jadi Yesuslah yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Namanya Yesus pada zaman anak. Bagaimana pula dengan zaman Roh Kudus? Dialah Bapa An Sang Hong dan Ibu Syurgawi kita, Yerusalem baru, bukan? Henok dipuji bahawa dia berkenan kepada Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, dan naik ke syurga. Elia juga hidup akrab dengan Tuhan, berkenan kepadanya, dan naik ke syurga dalam angin badai. Juga, 2000 tahun dahulu, murid-murid Yesus menginjilkan Yesus ialah Kristus. Walaupun menderita kesusahan, penindasan, dan penganiayaan di tangan pihak berkuasa Rom, mereka tidak pernah meninggalkan iman. Bagi kita yang hidup pada zaman ini, kita juga akan menghadapi banyak kesukaran, sehingga kemuliaan kenaikan ini dipenuhi dalam kita. Jangan hanya mencari keselesaan. Memandangkan Tuhan berkata bahawa setiap orang akan melalui penderitaan sementara, tidak peduli apa kesukaran dan kesusahan yang akan kita hadapi, mari kita mencapai kerajaan syurga yang abadi dengan mematuhi undang-undang, ketetapan, dan hukum Tuhan dengan keyakinan. Elisa hidup akrab dengan siapa? Dia hidup akrab dengan Elia. Itulah sebabnya dia diberkati dengan 2 bahagian daripada roh Elia, bukan? Yosua hidup akrab dengan siapa? Dia hidup akrab dengan Musa. Hasilnya,
Dia mengalahkan semua suku Kanaan dan melangkah masuk tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Petrus hidup akrab dengan siapa? Dia hidup akrab dengan Yesus. Mereka semua hidup akrab dengan pemimpin mereka sambil melakukan pekerjaan yang berkenan kepada mereka. Elisa sentiasa melakukan apa yang berkenan kepada Elia. Dan Yosua juga menjalani jalan imannya dengan setia sehingga Tuhan menetapkan dia sebagai pengganti Musa. Petrus juga benar-benar dipercayai di mata Yesus. Yesus begitu percaya kepada Petrus sehingga berkata, "Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu ini." Petrus sentiasa berkenan kepada Yesus dan mengikutnya. Kadangkala, dia terlalu menyatakan dirinya, seperti, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Tuhan, akulah yang perlu membasuh kakimu. Bagaimana engkau membasuh kaki pendosa yang celaka ini? Aku takkan biarkan engkau berbuat demikian. Jawab Yesus, "Kalau begitu, engkau tidak mendapat bahagian dalam aku." Adakah itu benar? Kalau begitu, basuhlah seluruh badanku, dari kepala hingga kaki. Biarlah aku sentiasa hidup akrab denganmu, Yesus, kata Petrus. Petrus hidup akrab dengan Yesus. Hasilnya, dia diberkati untuk menerima keselamatan dan masuk ke kerajaan syurga yang abadi. Bukan? Jadi pada zaman ini, kita harus hidup akrab dan berkenan kepada siapa untuk menyertai kemuliaan kenaikan dan masuk ke kerajaan syurga yang abadi? Menurut Wahyu bab 22 ayat 17 yang kita baca tadi, siapakah yang memanggil kita untuk mari? Roh dan pengantin perempuan itu memanggil kita dengan berkata, "Marilah." Sama seperti Tuhan memberikan perintah supaya jangan makan buah daripada pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden, begitu juga datang kepada roh dan pengantin perempuan, ialah perintah Tuhan. Jangan makan daripadanya, ialah perintah, dan marilah, juga perintah. Oleh itu, kita harus pergi kepada mereka, bukan? Kita mesti mencari roh dan pengantin perempuan. Kemudian, kita mesti hidup akrab dengan mereka, dengan sukacita. Kita telah diberikan janji, jika berbuat demikian, kita akan naik ke kerajaan syurga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa bermaksud naik ke syurga. Betul? Mari kita lihat ayat yang berkaitan dengan babak ini. Mari kita lihat buku 1 Tesalonika, bab 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari syurga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, apa yang berlaku, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu bukanlah seorang yang akan lain dengan perkataan-perkataan ini. Kalian semua, mereka yang hidup akrab dengan Tuhan Yehova pada zaman Bapa, menerima kemuliaan kenaikan. Dan mereka yang hidup dengan Yesus Kristus pada zaman Anak, diberikan kemuliaan kenaikan. Lalu, kita harus hidup akrab dengan siapa pada zaman Roh Kudus ini? Saya berharap bahwa kita akan menerima kemuliaan kerajaan syurga yang abadi melalui hidup akrab dengan roh dan pengantin perempuan dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita hidup pada zaman apabila roh dan pengantin perempuan memanggil semua umat manusia. Pada zaman ini, kita mesti mengikut teladan yang ditunjukkan Bapa. Bapa berkata bahwa Dia mengikut siapa? Bapa berkata, "Aku ikut Ibu." Kita semua anak Sion, hidup akrab dengan Ibu. Hidup akrab dengan Ibu dalam kegirangan. Kita anak-anak Sion, harus bertemu Bapa di angkasa bersama Ibu syurgawi kita. Marilah kita semua menikmati kehidupan kekal dan berkat Tuhan selama-lamanya di kerajaan syurga yang abadi. Dengan ini saya ingin tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih.